Assalamualaikum dan apa khabar geng tak ada nama. Kembali lagi kita ke dalam satu lagi episod dan dekat aku cuma nak bagi tahu korang yang tengah dengar ni, dalam episod ni aku akan cuba acahkan korang dengan masukkan dua benda. Ajak korang masuk kat dalam ajak korang untuk aku lupa ayat ni sekarang ni. Dalam podcast ni aku ada dua benda aku nak umumkan, quote on quote. Yang pertama ialah aku akan belajar korang 4 buku Kudeta Puspa dan aku akan bagi tahu cara untuk korang yang nak masuk podcast ni, untuk siapa-siapa yang dalam circle dia tak boleh nak sembang benda-benda ni. Jadi untuk korang yang nak masuk, boleh je masuk. Kat hujung ni aku akan bagi tahu. Jadi seperti biasa, aku hari ni ditemani oleh Atok, Mar. Sayang sekali Acip tak dapat join atas sebab tertentu. Dan kita ada tetamu, iaitu Skippy, Kakak Mar. Okay, so Skippy, introduce yourself. Hai korang, hai Pikachu, hai Atuk, hai Mar. Terima kasih bagi saya peluang untuk join podcast korang ni. Saya selalu ikuti Ahmad Pikachu sebenarnya, dan saya memang enjoy dia punya podcast. Jadi tu saya rasa it's a privilege lah untuk saya join. Jadi hari ni saya nak cakap pasal cerita Remarried Empress. Oh, tapi sebelum tu, sebelum saya cerita, saya nak tahu siapa saya. Saya Skippy Kakak Mar. Saya suka main video game. Umur saya dah 33 tahun. Lepas tu saya memang dulu masa saya sekolah, saya masuk universiti, saya macam diorang lah. Saya sangat suka komik. Lepas tu bila saya dah masuk alam pekerjaan, saya dah berhenti. Lepas tu sekarang ni sebab MCO, PKP, masa tu lah saya baru start baca balik komik. Itulah dia kisah saya. Wow, nama ada MCO. Tahu tak apa? Kau tak memang tak baca-baca benda ni. Biasa baca kat mana je? Biasa baca kat ni, webtoon, manga Kakalot, lepas tu manga Dex, tu je lah. kami tak support website tu. Kita je lah. Kecuali webtoon dengan manga plus. Manga plus lah kan. Dalam cerita ni Skippy, kau nak recommend satu cerita kan? Aku nak recommend lah cerita ni. Cerita ni digemari oleh semua perempuan-perempuan tipikal yang suka romantik-romantik. Nama cerita ni Remarried Empress lah. Kalau kau tengok dekat YouTube pun ada nama ni keluar dekat YouTube, Remarried Empress. Waktu siap buat video lagi pasal benda tu. Kenapa? Sebab tu antara cerita yang famous kot dekat webtoon sekarang ni, antara top. Nanti aku bagikan link dia. Tapi jujur aku baca 3 chapter je, aku tak nak baca dah sebenarnya. Aku muak baca cerita ni. 6.1 million likes. 1.2 million subscribers. Bagi kakak saya explain kenapa cerita tu kena diceritakan. Cerita tu best dan kenapa diceritakan sebab cerita tu mengisahkan pasal perempuan ni cantik gila. Dia adalah empress lah. Lepas tu selalunya watak utama dalam komik shoujo atau komik manhwa, perempuan tu adalah jenis yang macam lemah apa semua, tapi dia ni jenis yang strong. Tapi dia bukannya strong komedian macam dalam cerita Gung. Kalau korang ingat watak female lead dia kan, suka buat-buat lawak-lawak bodoh macam tu kan. Ni tak, ni dia jenis yang tegas, serius. Dan masa mula-mula prolog tu je nasib dia dah malang lah. Sebab suami dia emperor tu nak divorce dia. Tapi dia ada backup lah. Backup dia nak kahwin dengan raja daripada the Western Kingdom, the Western Empire. Itu prolog dia. Jadi masa mula-mula tu korang akan rasa macam apa hal lah cerita ni, macam apa jadi kan. Korang mesti tak sabar nak tahu apa jadi seterusnya. Lepas tu tambah pula lelaki tu handsome. Lelaki yang emperor tu handsome, muka macam Korea K-drama punya Korea lelaki, tipikal rambut hitam pendek. Lepas tu yang lelaki putera yang daripada western country tu pun handsome gila juga, dengan rambut dia yang macam grey macam tu, dengan tinggi dia, dengan body dia. Jadi macam korang sebagai perempuan akan rasa nak tahu apa jadi seterusnya. Macam tu lah. Aku seorang lelaki tak boleh relate, sorry.
Kau ada baca? Kau ada baca belum cerita ni? Aku pasal biasa sih aku tak baca. Aku tak baca lagi. Kau dah try baca belum? Aku tak try baca. Sebab masalahnya aku masalahnya macam kakak aku cakap, dia macam segala komen manhwa ayat-ayat lain juga. Lebih kurang macam ni jugalah. Tengok skipping sebagai review tu memang satu pandangan perempuan saja. Hello, apa tu, ada juga lelaki yang suka benda macam ni, tapi aku tak pernah jumpa lagi dah. Tapi aku percaya mesti ada. Pada 6 million tu ada lah kot. 6 juta tu. Adalah kot. Lelaki-lelaki di sana kalau ada tolong komen ya. Tapi ada sih kan, dia cerita macam ni kan. Kenapa diminati? Kenapa selalu orang suka? Kenapa popular sangat? Kenapa cerita kita yang best-best tak boleh jadi popular macam tu? Betul Kak, Skippy sebagai pembaca apa yang kau rasa dia boleh jadi popular gila? Kenapa? Nombor satu sebab apa tu, mula-mula tu cerita dia dah ada apa macam kejutan lah. Tu yang menyebabkan orang suka. Tu nombor satu. Skippy suka. Yang nombor dua, lelaki dia handsome, perempuan dia cantik. Lepas tu lukisan lawa. Nombor tiga is jalan cerita dia. Jalan cerita dia tu kita nak tahu sebab apa, selalunya perempuan dia orang macam minat, macam terutamanya aku memang suka cerita yang hopeless romantic lah. Aku suka cerita romantik. Lepas tu ada klise-klise sikit cerita yang romantik, yang apa tu damsel in distress. Tu memang cerita yang aku memang suka. Boleh kakak Skippy elaborate more ke pasal hopeless romantic tu? Okay, apa tu, aku bagi contoh lah manhwa yang aku suka Macam contohnya, aku tak ingat nama cerita ni, tapi cerita ni pasal perempuan ni umur dia 30-an lah, single. Lepas tu apa tu, biasa je pakai cermata, kerja balik kerja, lepas tu kena buang kerja. Lepas tu tiba-tiba masa dia tengah main virtual reality VR, tiba-tiba dia isekai masuk dalam cerita novel. Nama cerita. Lepas tu dia daripada jadi orang biasa jadi perempuan paling hot sekali dekat dalam tu. Lepas tu apa tu, dia akan dikahwinkan dengan lelaki, dengan emperor. Macam tu lah. Aku seriously nak tahu kata dia. Nanti kalau aku jumpa aku beritahu. Jadi kebanyakan cerita manhwa macam tu. Banyak gila isekai masuk dalam novel. Masuk dalam novel, lepas tu dia akan apa tu jadi female lead. Maksudnya ada female lead, tapi female lead dia botak sampingan, dia akan jadi female lead. Lepas tu dia akan bersama dengan male lead tu. Lepas tu male lead tu mungkin dia adalah tyrant ke, orang jahat gila ke. Lepas tu for some reason bila perempuan tu ada, dia berubah jadi lelaki yang baik. Walaupun taklah 100% baik, tapi macam tak adalah tyrant sangat, taklah jahat sangat. Aku dengar ni macam kalau ada penulis skrip drama Melayu, dia tulis tengah-tengah tulis sekarang ni. Macam kau tahu macam meme SpongeBob tu. Write it down. Oh my god. Okay, aku rasa aku dah habis cakap pasal how trash cerita ni. Tapi aku tak start lagi cerita nak apa tu, terangkan cerita ni macam mana. Okay, cerita ni berkisahkan seorang empress ni, nama dia Nevia. So Nevia ni dia dah kahwin lama dengan husband dia, the emperor tau. Ni cerita apa tu, remarry empress tau. Lepas tu, tapi emperor tu rasa yang empress dia ni tak sayang kat dia, sebab perempuan ni tak tahu macam mana nak express feeling dia dekat suami dia. Jadi sebab tu lah lelaki ni dia ada skandal dengan mistress tu. Dia ada skandal dengan mistress. So nama mistress tu Rashta lah. So mistress ni cantik lah. Lepas tu apa dia? Sorry? Ataupun dipanggil trash star daripada fans. Tak apa. Atau dipanggil trash star atau beach star. Sebab dia memang beachy. Okay, jom kita rungkaikan kenapa dia beachy dalam cerita ni. Okay, so apa tu, Rashta ni dia bukan sahaja merampas suami orang, tetapi dia juga ada impian nak jadi empress lah, daripada Empress Navia ni tau. Dia nak take over. So apa yang dia buat, dah lah dia ambil suami orang. Lepas tu depan orang dia buat muka kesian, dia menangis lah apalah. Jadi orang macam bersimpati dengan Empress ni, dengan mistress ni, tapi orang tak bersimpati dengan Empress tu. Orang rasa Empress tu jahat. Macam mana-mana lah kalau korang tengok drama Hong Kong ke, drama Cina ke, drama orang putih ke, Empress selalunya mesti dianggap jahat kan. Lepas tu mistress tu dianggap apa tu baik, kesian, sebab dia dulu dia slave. Lepas tu dia diambil oleh raja tu, apa semua, diberikan kasih sayang apa semua lah.
Lepas tu Rashta ni dia akan selalu ikut Empress tau. Empress tu pergi mana-mana dia akan ikut. Empress tu pakai baju apa-apa kat ball, dia akan tiru sebiji macam Empress tu. Siap rambut pun lebih kurang dia nak buat sama. Lepas tu pakai, lepas tu percakapan pun dia akan tiru. Jadi Empress tu sedarlah yang perempuan ni cuba nak take over dia lah dengan tiru semua benda yang dia buat. Kau tahu ni, aku dengar sinopsis ni kan macam persis drama high school Melayu. Memang pun. Sebab tu setengah orang kan bila dia baca-baca komik ni, dia segan nak cerita kat orang sebab rasa macam cerita ni macam cerita Melayu. Dia malu nak bagi tahu. Tapi aku jenis yang tak tahu malu, dan aku cerita kat benda ni. Daripada apa yang Kipis cakap, maksudnya memang ada orang betul-betul malu ke? Ada kawan aku malu dia sendiri. Macam bukan cerita ni, ada cerita lain lah. Cerita manhwa lain lah. Apa nama cerita tu, lupa dah. Cerita tu lagi trash daripada cerita ni. Dah lah, bila buat cerita pakai webtoon kan, banyak gila kotak kan, banyak kosong. Macam nak cakap korang kan tahu kan, korang komik yang daripada atas ke bawah tu kan banyak kosong. Jadi bila kadang-kadang bila banyak sangat kosong tu, bayangkanlah page kosong putih, dia just tulis perasaan dia je. Dia just kata I feel in love with this guy ke apa ke. Macam kalau aku rasa, kalau kau faham maksud aku lah, macam very the trash, very the macam contohnya lah, the walk to the dining fell far too short. Tu nama cerita ni Under the Oak Tree lah. Cerita tu daripada novel lah. Tapi diorang macam nak panjangkan cerita. Sebenarnya manhwa memang macam tu. Jadi page kosong tu dia just tulis perkataan pasal ada bunga. Macam Empress ni okey lagi. Bayangkan lah, page dah sampai chapter 17. Bazir-bazirkan masa, kadang muka naik ke atas apa semua untuk 2-3 page dengan gambar repetitif. Gambar repetitif. Oh ya. Aku tahu cerita ni. Ya, asal kau tahu semua ni? Aku pun terkejut. Sebab Manga Dex dia selalu tunjuk cerita ni. Oh, serius lah? Wow. Yes. Kau tahu dia punya rating kat Manga Dex berapa? Apa? Rating dia 8.96. What? Tinggi gila. Kenapa tinggi? Tinggi lah. Sebab aku rasa macam nak baca. Kenapa tinggi? Apa appealnya cerita-cerita macam ni? Aku tak faham lah. For some reason kan, cerita-cerita macam ni yang for some reason manhwa punya cerita memang biasanya kat lebih kurang 9 tu. Dia punya 9, rating dia 9. Kenapa? Mike dah macam berkala dah. Kenapa? Tapi tu aku pelik dah. Skipping lah. Kau memang lama suka lah cerita-cerita macam ni kan? Ke daripada dulu ke macam mana? Untuk orang macam aku memang minat. Aku memang minat medieval story. Cuma bila dah banyak sangat manhwa, cerita-cerita macam ni, aku rasa macam dah rasa nak muntah pula baca. Banyak sangat benda, tak, especially cerita ni aku tak faham kenapa dapat 8.6. sebab cerita dia tak ada 8.9 sorry, bukan 8.6. Cerita dia memang ada plot, tapi dia macam prolong sangat sampai tunduk muka naik atas pun dah habis 2 chapter. Kau bayangkanlah, perasaan pun dah habis 1 muka surat. Macam yang aku tunjuk kau ni, the walk to the dining hall fell far too short. Itu dah ayat dia. Lepas tu dah habis 1 muka surat. Lepas tu letaklah gambar bunga jap. Aku rasa medieval fantasy ni, aku rasa in the sense of dari kalangan pembaca perempuan kan sangat popular for some reason. Yes. Betul, dia ada Prince Charming apa semua tu kan. Dia semua pasal villainess, pasal empress, pasal prince. Aku tak tahu kenapa. Then there's a saying, want to save damsel in distress. Perempuan, kita orang macam imagine lah daripada childhood kan. Mungkin sebab banyak sangat tengok Disney ke apa ke, that we want to be with a man that will save us lah. That will save us from any distress. Masalahnya semua lelaki tu jahat tau. Kenapa suka lelaki jahat? Jangan terkejut korang. Sebenarnya perempuan suka lelaki jahat. Itu is their dark fantasy. Tak tahu. Aku tak tahu. Bawa aku je kerja aku baik je. Hai. Itu dia orang punya dark fantasy. Tapi of course lah, kalau husband material, dia nak lelaki yang baik, jaga solat apa semua. Tapi macam dalam dunia fantasy manga ke manhwa, dia orang suka bad boy yang jahat apa semua, yang tak tyrann apa semua. Lepas tu perempuan pula jenis yang lemah. Yang handsome. Kalau tak handsome, dia mau tepi je. Yang penting handsome. Lepas tu kaya gila, super rich. Kalau tak, kenapa novel trash macam 50 Shades of Grey tu laku? Kalau cerita dia nothing but trash. Sebab perempuan suka benda tu. Suka lelaki yang jahat, banyak duit, kaya nak mampus.
Dan handsome. Masalahnya kan cerita macam ni yang historical fantasy ni, contoh kau boleh tengok macam Game of Thrones ataupun cerita yang macam berkaitan dengan politik ataupun cerita yang pasal tu, itu nama dia Ertugrul kat Netflix. Cerita tu memang historical medieval fantasy tau, tapi the draw of the story is not the character yang handsome ke tak, dia lebih kepada political punya struggle dalam cerita tu. Kiranya kalau kita nak berbalik pada cerita Remarried Empress tu, kita boleh sebab Remarried Empress tu dia fokus kepada relationship emperor dengan empress dengan juga si Rashta Mistress tu kan. Kan kalau cerita yang lebih aku cakap lah lebih mature lah kan, macam Game of Thrones tu, dia akan cerita pasal empress ni kerja dia buat apa. Biasa kalau seorang emperor, seorang leader of a country, dia akan fikir macam mana nak uruskan ekonomi dia, macam mana nak luaskan dia punya teritori, macam mana nak building more ataupun building library ke apa kan. Tapi benda-benda macam ni jarang ada jumpa dalam cerita shoujo medieval fantasy yang romance macam inilah. Walaupun orang kata lah, sebab perkahwinan dalam medieval fantasy, dalam history pun tak semestinya berdasarkan suka sama suka. Biasanya dia disusun arranged marriage untuk kiranya hubungan politik lah. So apa peranan tu orang penghulu dan penghulu hati seorang satu negara? Benda tu aku rasa aku nak tengok, tapi dalam cerita ni tak ada. Sebab tu lah aku drop lepas 10 chapter. Sebab at the end of the day cerita ni hanya menceritakan tentang romance ataupun the lack of romance antara watak dalam cerita tu. Tak ada the big picture lah aku nak tengok. Dia bagi aku, kalau aku tengok cerita macam ni, dia big picture dia bukan pasal political ke apa, dia memang big picture dia ialah relationship dia orang. Yang tu je dia fokuskan. Sebab I think for macam remaja-remaja yang baca, yang the main audience ya, contohlah budak 15 tahun kan, yang suka ada power, suka ada mahu, the idea of a good romance, evergreen romance, dia sangat atraktif untuk orang macam tu tau. Oh, nanti aku besar, nanti ada orang jaga aku, ada prince charming aku sendiri. So once you appeal to that audience with that idea, that fantasy, that escapism, dia senang nak cari orang, senang attract fan audience. Jadi kalau escapist as a long fan yang suka cerita macam ni, kau ada tak perbezaan pendapat masa kau muda kau baca benda cerita macam ni dengan tua sekarang ni kau baca? Ada beza tak? Oh, ada banyak beza. Macam apa yang Atuk cakap lah, aku pun bila dia cakap kata bagus lah Mamat ni, apa tu dia fikir ke depan lah. Elaborate more skipis. Okay, apa tu masa aku form 6 dulu, masa aku form 5 aku baca cerita ni, apa tu aku rasa cerita ni macam best lah. Ataupun cerita-cerita princess kan, dulu aku pernah baca, aku sampai siap melukis lagi apa semua. Aku dah imagine nak tiru cerita macam tu. Aku macam looking forward nak tahu apa jadi seterusnya pasal hubungan diorang apa semua kan. Langsung tak terfikir pun pasal politik apa ke. Tapi macam bila aku baca sekarang, aku rasa macam ikut cerita juga tau. Macam kalau cerita Remarried Empress ni, aku macam apa tu hook dengan dia punya relationship tu. Tapi aku banyak skim daripada betul-betul baca compare dengan aku baca masa dulu, sebab aku rasa macam aku dah tahu dah apa akan jadi seterusnya. Aku rasa macam cerita dia macam drag. Lepas tu macam bila apa yang Atuk cakap tu macam make me realise lah, benda ni sebenarnya tak realistic langsung, and it's not good for teenage girls lah. Sebab apa tu it can actually affect you punya perception on men. You macam expect lelaki akan provide you with everything, apa tu dengan kasut yang cantik, baju yang cantik. Nanti keluarlah Twitter thread. Aku dengar ni macam bahaya juga ni, tapi tak apa. Tapi benda tu jadi tricky tau. Sebab satu benda yang saya perasan, cerita itu yang buatkan kita tertarik tau, berbanding dengan cerita yang tak ada that kind of element. Betul tak skipis? Betul, sebab cerita macam tu apa tu simple, macam senang nak hadam. Lepas tu it's related to what our desire is. Itulah. Apa desire itu? Desire tu lah, apa tu, damsel in distress. That is my my desire lah, which is after married also it's not achievable. Dia angan-angan dia. Angan-angan. Itu yang betul aku sekarang ni suka cerita isekai. Sebab aku angan-angankan diri aku jadi isekai macam tu lah. Tapi cerita isekai pun yang best biasanya dia akan masuk politik biasanya lah. Betul. Dia akan masuk sikit-sikit. Tapi aku rasa problem aku dengan cerita Remarried Empress ni, problem paling besar is that it tries to be something that it's not. Dia cuba jadi satu cerita yang
lebih daripada kemampuan dia. Faham tak? Maksudnya? Dia nak cerita pasal satu orang kata pergulutan struggle in romance kan dalam kalangan pembesar, tapi dia tak mampu nak menceritakan dalam konteks pembesar tu. Contoh kalau setting ceritanya bukan jadi medieval fantasy, tapi pasal orang yang dah bekerja, dah ada business, dan seorang sepasang ni laki perempuan, dia jauh sebab kerja banyak. So romance dah tak ada, laki cari perempuan lain. Aku rasa setting macam tu untuk jalan cerita Remarried Empress ni lagi bagus. Sebab aku rasa benda macam tu lagi senang nak relate dan lagi senang kau nak kembangkan dalam konteks businesswoman, businessman yang busy tapi nak romance. Daripada kau cari princess yang kau tak menceritakan tentang diorang punya ambition, diorang punya duty as a leader, semua benda tu. Aku tak adalah nak cakap yang cerita comfy romance ni tak best tau, sebab aku baca banyak je fluff. Fluff tu apa? Fluff tu fluffy. Oh, okay. Cerita yang happy, cerita pasal sepasang yang kahwin, yang happy kan. Aku banyak baca cerita macam tu tau. But at the end of the day, the appeal of those kind of story, macam cerita Tonika Kukawai, contohnya lah, dia cerita pasal sepasang suami isteri yang dah happy, dan ceritanya pasal tu je. Ceritanya kalau ikutkan plot wise dia tak ke mana-mana. Cuma ceritanya episodik tentang dia orang punya daily life. Dan orang baca sebab benda tu appealing untuk orang. Oh, so kiranya macam ada dua version lah. Maksudnya kalau kau minat nak sembang pasal romance in real life, bacalah cerita tu. Tapi kalau kau bayangkan nak ada putera raja datang tolong, bacalah yang Remarried Empress. So ada dua version lah dalam cerita macam tu. Dua version dan dua orang yang akan minat. Macam tu lah. Mungkin sebab tu lah dekat webtoon cerita True Beauty tu dapat lebih sambutan daripada The Remarried Empress. True Beauty tu aku dah cakap pasal benda yang relatable lah, lagi daripada banding daripada Remarried Empress. So katalah kalau ada macam remaja perempuan, contohlah yang macam nak baca komik atau baca webtoon kan, korang rasa kan korang akan recommend dia orang baca cerita yang mana dulu? Orang pesen aku tak baca cerita-cerita macam ni. Skippies pula macam mana? Ikut diorang lah, diorang minat macam mana. Sebab cerita ni semua bagi aku kan, tak ada moral of the story. Ada moral tapi not so much lah untuk improvement diorang. Tapi nak dikatakan dari segi best, aku rasa back to preference lah. Macam aku memang minat medieval. Aku macam sebab tu True Beauty kan, walaupun lukisan dia lawa, walaupun cerita dia menarik, perempuan tu tak lawa, lepas tu bila make up jadi lawa, lepas tu dua orang lelaki suka kat dia, memang menarik. Tapi tu sebab benda tu not my preference, sebab benda tu real life apa semua aku suka, damsel in distress, jadi aku tak minat sangat. Ni sebab tu aku pergi ke Empress tu. So back to your preference lah bagi aku. I think for people yang starting out to baca, baru nak start tengok webtoon, and they want cerita romance kan, aku rasa kau bagi cerita mana-mana pun boleh. Sebab once they're hooked, masa dia nak baca lagi, macam time tu dia akan dia akan tahu preference dia mana tau. Sebab biasa kalau kau nak recommend kat orang, biasanya orang tu pun tak tahu dia suka yang mana satu. Ya, recommend satu lah, baca Ala Kacu lah. Slide romance. Masuk. Tu kalau ikutkan spektrum tu paling jauh daripada extreme. Tu jauh daripada extreme tu. Aku tak rasa ada orang sanggup baca. Tapi aku dah baca Ala Kacu sampai latest. Bukan sebab Mar tu adik aku, tapi sebab cerita dia bertahan menarik lah. Tapi lukisan pun memainkan peranan juga. Allah. Okay, story wise lah, apa beza paling besar Ala Kacu dengan cerita Ala Kacu dengan cerita yang macam ni, cerita Remarried Empress? Beza paling besar adalah dia bukannya romantik yang dibuat-buat. Dia macam it's not even a romance. Mungkin for some people yang enjoy torture, mungkin dia akan rasa benda tu romance. Macam jangan terkejut some people dia ada fetish macam tu tau. Dia rasa benda tu appealing. Tapi macam majority of women, terutamanya aku,
tak rasa benda tu appealing. Tapi aku minat dengan cerita tu sebab dia based on true story lah. Macam perempuan tu kena colik dan betul-betul happen dekat somewhere in Central Asia kan. Jadi macam sebab tu lah membuatkan aku minat. Lepas tu watak, dia ada jalan cerita. Lepas tu watak dia pun plot cerita dia pun quite strong compared to Remarried Empress yang tiba-tiba ada burung lah, putera tu jadi burung lah apalah. Macam bagi aku macam orang tak ada idea tapi tambah idea supaya chapter banyak, episod banyak. Macam ni tak, dalam setiap episod ala kacu tu dia ada moral di sebaliknya, dia ada message yang nak disampaikan. Macam tu lah, bukan moral, message yang nak disampaikan. Itu bagi aku lah. Sebab pasal idea tu, kalau kau perasan cerita yang macam Empress ataupun cerita shoujo romance macam ini banding dengan cerita macam ala kacu tu kita boleh cakap sebagai cerita seinen yang fokus kepada character development. Kita letakkan karakter sekian-sekian dalam setting macam ini, dalam setting ala kacu Central Asia, mana ada bride kidnapping, kau kidnap perempuan dah kau kahwin, lepas tu kau tengok macam mana dia punya watak dia, apa yang dia buat, apa yang akan jadi respons dia. Berbanding dengan Remarried Empress, dia meletakkan watak yang kita boleh rasa bahawa penulis tu dah tahu dia nak bawa cerita tu ke mana. Cerita tu akan jadi plot focused instead of character focused. So kita nak tunjuk, okay, plot point pertama ada perempuan datang dan perempuan tu jadi mengancam perkahwinan Emperor dengan Empress. Plot point kedua, ada ballroom, ada ball party yang macam pembesar menari-nari semua benda tu kan. Tu plot kedua. Plot kedua yang tu pula ada cerita dia. Okay, plot point dia watak yang Rashta tu dia tiru Empress punya dress semua benda tu kan. Sebab kita boleh tentukan bahawa plot point tu menjadi titik turning point dalam cerita ataupun complication dalam cerita. Berbanding dengan cerita ala kacu, it's the characters action and reaction yang membuatkan chain reaction yang menggerakkan cerita tu. Alah, that's so true. Betul lah. Untuk maklumat korang, Atuk baru baca 10 chapter, dia boleh cakap banyak ni dah. Dia baru baca 10 chapter tu. Aku tengah baca kan, apa lah orang suka sangat ni tau. Aku frust tau baca, aku muat nak muntah. Macam tu lah perasaan kita orang bila kita orang baca komik tipikal lelaki nerd-nerd dihampiri oleh semua perempuan. Apa nama tu cerita tu Mar? Harem. Okay. Lelaki tu nerd gila, tak handsome langsung. Lepas tu semua kau tak suka sebab macam adik lelaki aku suka baca buku begitu. Aku tengok komik dia, siap komik cerita pasal tu, cerita macam tu. Cerita macam tu it only works if it's a comedy. Betul je. Macam cerita paling recent ialah 100 Kanojo, 100 girlfriend suka-suka, yang gila-gila suka aku. Jarang dapat cerita harem as in like ecchi harem, fan service harem yang best. Cerita yang paling recent pun ialah aku rasa dia bukan cerita ecchi, dia bukan cerita fan service, dia memang cerita harem as in 5 perempuan berebut lelaki, tapi cerita tu ni yang Gotobun Hanayomi. Tapi macam mana pula kalau daripada perspektif perempuan yang dalam harem tu, macam contoh macam cerita Harvey-Kon. Skipis tahu kan cerita pasal Harvey-Kon? Tak tahu lagi, tapi akan check. Yes. Harvey-Kon tu manga pasal ada satu bandar ni. Dalam bandar tu poligami dibenarkan. Aku rasa aku dah baca dah komik ni. Aku dah baca dah. Aku ingat cerita ni. Dan aku rasa penulis dia perempuan kot. Pelukis dia perempuan, tapi penulis dia lelaki. Cerita ni daripada perspektif perempuan tu tau. After dia suami isteri tau. Suami dia penulis, isteri dia pelukis. Wow. Okay, since kita pun dah janjikan Skipis ni dia sekejap saja masuk. Jadi sebagai penamat, macam mana kau nak simpulkan cerita Remarried Empress ni? Okay, kesimpulannya adalah cerita ni sangat best untuk perempuan yang suka kita baru je betul-betul gila-gila tau cerita ni. Silalah tengok cerita ni, okay guys. Apa tu, dan bagi komen di bawah. Itu saja, dan support Ahmad Pikachu and Atok MR. Itu saja daripada saya. Personally lah benda macam ni, aku tak kisah. Aku biasa kalau orang cakap aku suka cerita ni, aku biasanya tak kisah pasal biarlah orang tu suka cerita apa pun, aku pun ada guilty pleasure aku, biarlah kan. Cuma dia better kalau kau faham cerita tu dan macam mana dia buat kau rasa. So kalau
kalau yang pendengar tu yang dengar kutuk cerita ni tapi dia still nak suka cerita ni, teruskan je lah baca. Aku tak halang kau. Cuma aku akan kata cerita tu shit lah. Cerita tu teruk lah. Bukan teruk as in like teruk secara moral, tapi tak best. Jadi kita orang respect each other punya taste lah. Tak apa lah. Betul. Sama juga dengan saya. Dan I don't mind kalau ada yang tak suka cerita lah kacau. I don't mind, betul. Okay lah korang, I have to go now. Apa tu, thank you invite. Okay. Okay, bye. Kita conclude kat sini. Nampaknya Mar pun dah kedecau dah. Jadi last untuk korang yang aku nak belanja, korang yang dengar ni, 4 buku Kudeta Puspa. Apa benda yang korang nak buat ialah komen saja dekat bawah. 4 komen yang paling best, yang tu yang kami akan bagi buku Kudeta Puspa. Komen tu kau boleh cerita pasal manga yang korang nak cerita, ataupun idea-idea ataupun feedback pasal podcast ni pun boleh bagi. Tak kisah. Cuma apa yang kalau kita rasa interesting, boleh. Cuma just kalau habis komen tu, untuk korang yang nak buku Kudeta Puspa, tolong tinggalkan ID Discord. Kalau korang tak ada Discord, sila-silalah buat. Lepas tu untuk korang yang rasa macam circle korang tu tak sembang benda-benda ni, aku nak jemput korang main masuk podcast ni, untuk macam kemungkinan korang rasa circle korang ni tak terlalu mature untuk benda macam ni. Itu lah, right word lah benda tu. Kadang-kadang kita aku join pun sebab aku rasa nak cerita pasal benda-benda macam ni lah. Jadi macam tu lah, kalau korang nak cakap benda santai. Nak cakap santai, nak cakap pasal movie yang korang rasa suka, manga yang korang suka, korang just tinggalkan ID Discord dan tulis satu review pasal cerita korang. Kalau korang nak dengar pasal opinion korang pasal cerita yang korang nak introduce pun tak apa. Untuk kau nak introduce cerita, kita boleh buat satu episod tu, episod podcast ni fokus dengan satu cerita ni je untuk setengah jam atau 40 minit macam tu. Macam Remarry Empress tadi lah. Macam tu lah lebih kurang. Jadi yang tu lah, korang tinggalkan. Jadi untuk buku, korang tuliskan komen yang paling best. 4 komen yang paling best, kami akan hantarkan buku. Lepas tu untuk korang yang nak bersembang pasal pop culture lah in general, tulis benda tu juga, yang mana yang best, kami akan hubungi melalui Discord semua benda. Sebab aku rasa macam phone dengan email is too personal. Just bagi Discord, bagi ID saja cukup. Jadi terima kasih untuk korang yang mendengar selama ni. Kami sangat hargai. Jadi walaupun repeat je selalu. Jadi benda wajib dalam YouTube, like, subscribe, share. Jadi bye bye. Bye.